Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berkongsikan mengenai tajuk psikologi dan penyelesaian kepada masalah disiplin pelajar sekolah. Saya wakil kumpulan nama Muhammad Fahmi bin Cik Mud berserta rakan-rakan kumpulan saya Muhammad Daniel Hatta bin Muhammad Hafami, Ahmad Syahid bin Murad, Ahmad Tariq bin Zaharuddin dan akhir sekali Ahmad Bashir bin Muhammad Ibrahim. Salah laku jenayah seperti mencuri, menumbuk guru, bergaduh sesama pelajar, berjudi, mencuri kertas soalan ujian, melawan pengawas, membawa bahan lucah, memeras kebut, memasuki kumpulan haram, menceroboh blok khas, mengadakan tunjuk perasaan dan lain-lain. Masalah berkenaan dengan ponteng sekolah ataupun lompat pagar. Ni kalau budak-budak asrama dia akan tahulah apa tu lompat pagar. Jadi seterusnya merokok. Kebanyakannya berlaku dalam kalangan remaja-remaja yang berusia 13 hingga 21 tahun. Ini masalah ketagihan dadah. Bila mana seseorang murid tu dia terlibat dengan ponteng sekolah, kemungkinan dia akan terlibat dengan masalah penagihan dadah. Yang keempat adalah masalah sosial yang serius. Sebagai contoh, masalah merempit kajian lepas. Yang pertama adalah laporan daripada berita harian, petik daripada laporan berita harian yang dilaporkan oleh Raja Nur Aina pada tahun 2019 mencatatkan sebanyak 10,000 kes masalah disiplin. Terdapat 7,709 daripada dia tu adalah merupakan salah laku ponteng sekolah. Merokok ni kami punya kajian lepas utusan online tahun 2010. Setiap tahun bilangan perokok meningkat sebanyak 1%, itu daripada 30,000 kepada 3 juta perokok sejak tahun 2006. Kan 20% perokok ni dia terdiri daripada golongan remaja 13 hingga 21 tahun. Masalah ketagihan dadah 2015 hingga 2017, kira-kira 2,169 orang pelajar daripada peringkat rendah hinggalah ke universiti terjebak dengan gejala penagihan dadah. Kaitan masalah sosial yang serius pada Jabatan Pendaftaran Negara pada tahun 2011 bahawa setiap tahun kita akan melahirkan seramai lebih daripada 52,000 orang anak luar nikah. Anda dah dengar tadi banyak masalah disiplin yang berlaku di sekolah? Ya, realitinya memang begitu. Dan bagaimana anda sebagai guru pendidikan Islam mahu membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut? Kaedah yang pertama, kami mencadangkan kaedah role model, iaitu guru sendiri menjadi contoh teladan yang baik kepada para pelajar. Contoh, guru mengarahkan pelajar untuk tidak merokok, pada masa yang sama guru pun juga tidak merokok. Guru perlulah bersabar dalam menunjukkan contoh teladan yang baik. Arahan dan perbuatan tidak boleh dipisahkan. Guru kena buat, murid pun kena buat. Dan kami kaitkan kaedah role model ini dengan kata-kata Albert Bandura. Albert Bandura kata apa? Dia kata dalam teori pembelajaran, individu akan mengamalkan apa yang dilihat sebagai tingkah laku yang perlu diamalkan. Sekiranya berterusan, tingkah laku tersebut akan kekal di dalam diri individu tersebut. Kaedah seterusnya untuk menyelesaikan masalah disiplin pelajar di sekolah adalah rangsangan tauhid di sekolah. Dulu-dulu masa kita sekolah kan selalu kita dengar ada rakaman audio suara sebelum perhimpunan. Biasa kaset tentang lagu nasyid ataupun ceramah-ceramah pilihan, apa-apa saja yang berkaitan dengan konsep ketuhanan. Kenapa perlunya konsep ketuhanan ni? Sebab dengan ada keterikatan dengan Tuhan, pelajar akan lebih menjaga dirinya. Pelajar akan berlaku baik dengan mengingatkan tentang syurga neraka, akhlak baik dan buruk, tanggungjawab diri, apa tujuan kita hidup di atas dunia ini. Maka pelajar akan sedikit demi sedikit, walaupun tidak 100%, akan cuba memahami dan menjaga dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang tidak elok dan tidak dimahukan oleh masyarakat dan negara. Anak-anak, bayangkan satu hari kamu pulang dari asrama, tiba-tiba sewaktu kamu sampai, kamu nampak ada slipper bersusun di luar rumah, dan kamu juga nampak ada orang ramai pakai kopiah dan songkok. Rupa-rupanya masa tu Hari Raya Aidiladha. Kawan-kawan mesti pernah dengar kan skrip ceramah macam tu dalam kem motivasi. Sebenarnya kem ini walaupun klise tapi sebenarnya sedikit sebanyak memberi kesan. Kem motivasi ni tidaklah semata-mata bentuk klise macam tu. Dalam kem tu sendiri ada banyak
iaitu ada modul yang dapat latih kepimpinan kita, penceramah bagi tahu tujuan hidup dan untuk mendisiplinkan diri. Sama juga dengan program surau sekolah yang mana duduk asrama, iaitu program BADA biasanya. Yang ni lebih menyentuh tentang halal haram, bina semangat ketika jatuh dan dapat bina kepimpinan. Tapi program surau ni biasanya untuk pelajar yang memang duduk ke asrama, ada banyak masa diprogramkan untuk program BADA tersebut. Tapi bagaimana pula yang pelajar sekolah harian? Sikit je sangat waktu untuk ada sesi keagamaan ini. Kami cadangkan iaitu guru pendidikan Islam sendiri akan memberi tazkirah ringkas 5 minit 10 minit sebelum waktu solat Zuhur dilaksanakan secara berjemaah. Ingat, solat Zuhur mesti dilaksanakan secara berjemaah dan mesti dikepalai oleh guru pendidikan Islam. Kalau tak, pelajar keluar 1.30 akan terus balik rumah, campak beg, memang tak sembahyang. Jadi sebelum balik, habis PMP, naik dulu surau sekolah, kita sembahyang sama-sama. Dan seterusnya, rangsangan tauhid bersama keluarga. Jadilah ibu bapa yang baik dan mempunyai peranan penting dalam membentuk akhlak pelajar. Titik perubahan kejayaan sesebuah keluarga bermula dengan perubahan ibu bapa sendiri. Kaedah role model oleh ibu bapa sebagai contoh teladan akan ditiru bulat-bulat oleh anaknya dari peringkat kanak-kanak hinggalah remaja. Solat fardu berjemaah sebagai contoh didirikan bersama-sama di dalam rumah. Sambil itu meluangkan masa 5 minit selepas solat agar ayah menyampaikan sesi taklim tentang akhlak kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak akan melekat juga sepatah dua kata di dalam minda mereka tentang wah hebatnya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa juga perlulah pantau dengan siapa anak-anak mereka berkawan, apa yang mereka tengok dalam handphone. Pelajar secara puratanya sekurang-kurangnya akan berada bersama kawan-kawan mereka selama lebih kurang 6 jam sehari, iaitu di waktu persekolahan. Secara tak langsung benda ni akan mempengaruhi akhlak pelajar yang terbentuk oleh perangai kawan-kawan mereka. Terapkanlah dalam jiwa anak-anak, iaitu dengan memberitahu mereka berkawanlah dengan kawan yang baik-baik. Mak ayah tak suka kamu main-main. Okey. Secara naluri fitrahnya, anak-anak akan cepat membekas dan tersentuh hati apabila ibu bapa mereka memberikan sesuatu nasihat ataupun guidance untuk mereka, dan ini akan lebih membekas dalam hati mereka. Tapi ada tapi sebenarnya. Kita tidaklah boleh 100% sepanjang masa puji pelajar. Ada masanya kita perlu bertegas. Bertegas dengan cara apa? Iaitu bertegas dengan cara dendaan. Tapi bukanlah dendaan yang sembrono. Peranan guru adalah untuk menjelaskan setiap peraturan-peraturan kepada pelajar agar mereka dapat menerima peraturan tersebut bukan secara paksaan, tetapi lebih kepada ingin menerima nilai yang ingin diterapkan oleh pihak sekolah dan dipadankan dengan nilai mereka agar secocok. Ada justifikasi, ada sebab mengapa mereka kena denda. Ponteng sekolah, dah diingatkan beberapa kali, kalau buat lagi kena denda. Ada sebab dia. Sebab dia adalah supaya pelajar datang sekolah. Tujuan datang sekolah untuk menuntut ilmu satu kefarduan. Dan ini yang lebih penting, kalau ada kesalahan-kesalahan yang bersangkut paut dengan akta-akta jenayah 302B bunuh, mencuri 37879 380B kanun keselesaan mencuri ataupun merogol 376, dan perkara ini perlulah dilaporkan segera kepada pihak magistrate ataupun PDRM kerana ini kes yang besar yang bersangkut paut dengan Akta Jenayah Malaysia, Perlembagaan Persekutuan. Kenapa perlu denda dan hukuman? Kerana ini bersangkut paut dengan teori behaviorism, pelaziman operan, bawah dia dendaan. Manusia kadang-kala perlu diingatkan pada masa yang sama. Kalau tak jalan juga memang akan ada hukuman. Tapi hukuman ni untuk apa? Sebab yang pertama adalah untuk menjaga maruah dia sendiri, yang kedua adalah untuk menjaga maruah orang lain, yang ketiga adalah untuk menjaga keselamatan dan ketenteraman orang sekeliling. Sebab itu manusia ni perlu dididik. Kalau tak jalan, mesti ada mekanisme hukuman. Tak boleh kita nak sentiasa puji, nak sentiasa bersangka baik. Mesti ada ketegasan. Dia kena seimbang. Ada rahmat, ada tegas. Ada baik, ada hukuman. Lagi-lagi di peringkat remaja, di peringkat menengah, tingkatan 1 hingga 6, mereka ni dalam mood
darah muda bergelojak, jadi kita perlu biasakan dengan frasa-frasa jenayah macam ni supaya mereka rasa takut dan tak nak buat. Dan kaedah yang terakhir adalah kaedah yang klise, tapi kaedah ni susah nak buat, iaitu kaedah bonding antara guru dan pelajar. Sebagai contoh, Tariq terkenal dengan sikap gangsternya, jadi guru pendidikan Islam akan berhubung dengan beliau untuk panggil masuk ke bilik guru sebagai contoh. Yang ni siapa pernah kena ni biasa akan panggil ke bilik kaunseling, itu biasa. Okey, tapi guru pendidikan Islam sendiri boleh lakukan panggil secara personal, perlu diadakan secara berulang kali, secara kerap, kerana sekali perjumpaan saja tidak akan menyelesaikan masalah. Bila dah jumpa tu, kita akan mengadakan hubungan dua hala, tanya macam mana belajar, wang cukup ke tak, mak ayah macam mana. Secara tak langsung akan timbul rasa hormat pelajar kepada guru tersebut. Dan kemudian barulah guru akan menyentuh sikit demi sedikit tentang kesalahan-kesalahan yang pelajar tersebut telah buat dengan niat untuk memperbetulkan kembali. Kaedah ini kaedah yang mudah, tapi nak laksanakan tu berat. Perlukan semangat yang tinggi, perlukan dedikasi yang tinggi sebagai guru pendidikan Islam untuk mengubah, untuk menyelesaikan masalah disiplin yang berlaku dalam kalangan pelajar. Bukannya kita lari dari masalah.